Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وخليله وحبيبه خير نبي أرسله. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 71 pada bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya dunia. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi ta'ala alaih, zuhud itu ialah benci akan dunia. Zuhud benci akan dunia. Maka orang yang benci akan dunia dipanggil zahid. Nah, zuhud iaitu kata masdar daripada zahida. Nah, yakni zahida. Adapun isim fa'il dia yakni zahid. Orang yang benci akan dunia dan berpaling daripada dunia, maka dipanggil zahid. Tak kira lah nama dia apa pun. Nah, nama dia Muhammad ke, nama dia Ahmad ke, nama dia Kasim ke, siapa dia pun, maka bila dia perbuatan dia tu adalah perbuatan benci ia akan dunia dan berpaling, yakni meninggalkan ia daripada berhajat kepada dunia, maka orang tu dipanggil zahid. Adapun perbuatan dia tu yakni disebut zuhud. Nah, selalu kita dengar ni. Nah, perkataan zuhud, wara', nah, alim. Nah, bila orang tegur kita, nasihat kita tentang keagamaan, dia kata hang duk belaga alim. Kan? Bila makan sikit-sikit dia kata hang ni warak sangat Tapi tak faham. Nah, apa maksud warak, apa maksud daripada zuhud. Jadi hari ni Syekh Abdul Qadir nak terang kat kita yang mana salah satu daripada sifat ataupun perangai yang disukai, yang dipuji oleh Allah, iaitulah hambanya yang benci daripada dunia. Dan berkata setengah ulama, yakni ada pandangan ulama menafsirkan makna zuhud iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Ini pun makna zuhud juga. Makna seseorang yang dia tak mengambil daripada kesenangan dunia ni. Dia tinggal belaka daripada yang memegah-megah. Nah, daripada benda hak senang, hak sedap-sedap, hak menyeronokkan di dunia. Kerana apa? Kerana dia nak tuntut hak akhirat. Bukan sebab tak ada duit. Nah, sagi pasal apa yang hang tak pakai baju elok-elok? Pasal aku tinggalkan kesenangan dunia ni, pasal tak ada duit. Tak jadi. Nah, anak tu sebab dia tinggal kesenangan dunia ni, kenapa? Kerana dia nak tuntut tu kesenangan yang abadi. Nah, kesenangan yang kekal selama-lamanya dengan kita, yakni di hari akhirat esok. Nah, yakni bila beroleh syurga. Anak hak tu. Maka orang yang meninggalkan kesenangan dunia kerana nak tuntut yang akhirat, tu masuk dalam makna kata zuhud. Dan berkata setengah yang lain, yakni ada juga yang menyebutkan makna zuhud, yakni menterjemahkan makna zuhud, menyimpan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Jadi ini satu lagi makna zuhud, yakni seseorang yang mana dia menyimpan atas qadar yang sangat berhajat. Yakni dunia-dunia ni, makna dia simpan
Taruh tak ambil kecuali tu pada qadar yang sangat dia berhajat. Mana nak sungguh, perlu sungguh hak qadar dunia setara mana qadar tu, setakat tu ya dia ambil. Tak berlebih-lebihan. Nah, kita ni baju 10 pasang ada di rumah, tu qadar hajat tak? Tak panggil qadar hajat lah. Lebih daripada qadar hajat. Mana keperluan seseorang ada satu, basuh satu, yang ni ada ganti satu. Itu keperluan sekadar yang sangat berhajat. Boleh kita kata satu saja lagi nak jadi. Macam sahabat seorang tu nama apa? Lupa nama dia. Hak dia ganti baju dengan bini pula waktu sembahyang. Sa'labah. Sa'labah. Yang tu qadar sangat berhajat di dia dan bini dia tu tukar ganti, tapi dia tak masuk dalam istilah zuhud. Cerita dia masuk dalam orang yang akhirnya jadi kaya, tinggal agama, tinggal ibadat. Tak sempat nak mari ibadat dia. Banyak ambil iktibar kat situ. Jadi keperluan dunia ni qadar hajat kita tu, mana kita simpan hak lain, dan daripada barang yang diyakinkan akan halnya, lepas tu dia yakin pula daripada hal tu bukan ambil daripada hak orang lain. Bukan daripada hak yang ada syubhah, bukan daripada yang diragu-ragukan. Ni dia tinggal ni. Ni betul ulama-ulama dulu, mereka nak mempraktikkan sifat zuhud, nak mempraktikkan sifat wara', maka mereka daripada kewarakan mereka tanam, mereka usahakan apa yang mereka nak makan. Kemudian usahakan nak usaha banyak tak usaha banyak-banyak. Pasal apa? Zuhud dia tak ambil banyak. Qadar dia nak makan tu setara mana. Adapun kita ni nak tanam, kalau kata kangkung, kalau boleh tu biar ada satu padang. Itu bukan qadar yang sangat berhajat. Makan dia qadar berhajat. Makna zuhud dia tu pada makan qadar sangat berhajat. Kalau qadar sangat berhajat, makan tu setara mana? Berapa kali sehari nak makan? Sekali dalam seminggu, umpama tu. Macam kita baca dalam bab apa? Bab apa ni? Perut. Dalam bab perut. Lepas lama dah. Yang ni ada 3 hal, 3 keadaan yang mana menceritakan daripada perbuatan para sahabat. Ada sahabat yang hanya makan seminggu sekali. Ni masuk dalam zuhud. Makna qadar bersangatan yang dia perlukan untuk dia makan seminggu tu sekali ibadat. Dia mampu kuat beribadat, dia boleh usaha untuk mendatangkan nafkah, boleh pergi jihad pula. Kita ni tak tahulah pasal apa qadar hajat kita ni besar sangat. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Setara tu makan pun tak kuat nak buat ibadat lagi. Nak baca Quran satu hari sejuzuk pun payah. Mungkin masa tu banyak habis ikut makan barangkali. Ni tara PKP ni pun makan lagi banyak lah. Tak boleh duduk bodai pun duduk juga. Pagi duduk juga. Dia kata SOP. Satu meja 2 orang boleh. Pasal dia lah, orang lain tak boleh nak duduk. Dia seorang 2 jam. Pagi. Hak tu pun orang warak, orang zuhud dia tinggal duduk di kedai makan, tinggal makan daripada kedai-kedai tinggal. Pasal apa? Tiada diyakinkan halnya. Dia tak yakin tu. Masak tu barang apa? Ni orang zuhud tinggal. Masak tu. Kita tahu tak? Kalau kata pergi minta contoh nasi goreng apa-apalah, nasi goreng kampung. Hak dia masak tu ayam ambil mana? Ada lauk ayam. Sotong-sotong tu ambil mana? Kemudian beras tu cak apa? Perisa-perisa tu apa dia pula? Tak ada diambil kecuali perkara ataupun hal yang dia yakin. Sebab tu dia masuk di rumah. Tanam di rumah, pelihara di rumah. Ayam pun nak makan hari ni, tak sembelih hari ni, bubuh dulu bawah apa? Hak buluh tu panggil apa? Sangkap, cekak. Tak dengar. Cekap. Bubuh dulu bawah tu. Bubuh orang dulu-dulu pun buat juga tu. Pasal apa?
Nah, terdengar daripada tok guru. Nah, guru bawah tu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Pasal apa? Jenis ayam ni dia makan, dia patut najis apa semua tu, maka biar dulu bawah tu 3 hari, bagi dia keluar dulu najis dia buang dulu. Lepas pada 3 hari baru sembelih. Tu nak ambil yakin tu. Yakin daripada hal yang dia nak ambil. Nah, lagi kata musannif, dan bahawasanya zuhud itu, kata setengah para ulama yang lain, meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Tu hak ni serupa dengan hak yang 3 tadi, yakni dia meninggalkan menuntut akan dunia ni kecuali yang sangat berhajat. Nak serupa, makna dia takkan tuntut satu benda tu selagi benda tu ada. Dia akan habis dulu hak mana hak ada ni, bila kata tak ada baru pergi cari. Umpama beras. Kita begini kata, abang ni beras ni dalam sehari 2 lagi habis. Dalam sehari 2 lagi habis. Pergi kedai beli 20 kilo dah. Pergi kedai beli 20 kilo dah. Kalau zuhud, dia qadar sangat berhajat, makna dia nak makan qadar berhajat dia cari untuk hari ni. Cari qadar untuk hari ni. Kenapa? Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hak dunia ni buatlah sebagaimana kamu akan hidup selama-lamanya. Maka takkan dia nak cari usaha makan untuk 3 hari serupa dengan dia nak hidup selama-lama tu. Makna hak dunia ni esok hidup lagi, esok ada lagi. Nak cari beras esok lagi pula. Esok boleh ambil pula. Umpama tu. Tu ada setengah guru-guru kita ni duk nasihat kita tentang kelengkapan rumah ni. Kadang-kadang orang yang selalu beli jenis sebulan sekali, kadang-kadang hak seminggu sekali ni, ada baik dia tapi banyak buruk dia. Baik tu ada tapi buruk tu banyak. Pasal dia tak membeli pada qadar yang diperlukan. Kerana pada dunia ni kita nak kena latih, nak kena ajak beli ni sekadar. Beli ni sekadar yang diperlukan. Ni pergi beli untuk apa ni? Ni saya beli siap-siap Ustaz untuk sebulan, senang. Yalah, kita kata senang. Tapi ada setengah guru-guru dia kata, yakin kau boleh hidup sebulan? Kita beli untuk sebulan. Yakin kau boleh hidup sebulan? Tanya, nak jawab apa itu? Yang kata sebulan, seminggu pun kita tak ada keyakinan yang bahawa kita boleh hidup untuk seminggu lagi, bahkan esok pun. Maka kata dia, beli sekadar sudah. Hari ni keperluan kita untuk makan tu apa, maka beli sekadar. Bolehlah beli sebulan siap-siap, boleh seminggu siap-siap, tapi kita qadar keperluan. Mana kalau kata kita ni jenis yang makan sehari sekali nasi, mana qadar keperluan kalau seminggu ni berapa kilo, qadar tu sudah. Qadar tu sudah. Jangan kita berbelanja ni macam kita duk pasal kita nak hidup panjang lama lagi beli siap-siap. Serupa hak PKPB umum baru ni lah. Habis satu pasar raya tak ada barang. Pasal apa? Dia duk fikir esok ni macam tak boleh terbit dah. Macam lusa ni habis kedai pasar raya semua tutup dah. Qadar tu tak mau. Dia beli gardenia satu rak tu dia seorang. Seorang dia. Pergi beli beras, buat balik sebotol bonek kereta. Umpama tu lah. Ada pun beli bonek kereta nak mari hantar masjid Sarawak Tok Kul, suruh edak bagi orang ramai. Tu alhamdulillah. Ada setengah ulama dia sebut pasal ni, daripada kita beli untuk kita nak makan sebulan, daripada kita nak beli untuk kita makan minggu-minggu, maka kita beli qadar kita yang selebihnya infak. Hak ni yang lebih dituntut. Mana tahu daripada kita beli hak sebulan tu, kemudian kita wafat, kita mati. Hak daripada tu bukan hak kita dah. Kita tak boleh nak agih siapa-siapa dah. Hari ni beli beras 100 kilo, nak bajet makan 2 bulan. Nak beranak ramai. Beli sampai di rumah dah makan satu mulut, mati. Cekik tu lah, mati. Mana nak bita. Hak ada lagi tu 100 kilo. Habuan dia tak ada. Habuan dia tak ada. Pasal apa? Jadi habuan daripada mawaris. Jadi habuan anak isteri dia. Habuan dia tak ada.
Dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati, yakni satu perbuatan, satu sifat, satu perangai yang dibangsakan pada hati. Pasal zuhud ni bukan nampak di batang tangan kita, di batang kaki kita, di tubuh kita, tak nampak. Nah, zuhud ni satu sifat yang dia ni duduk di hati. Nah, maka bila hati ni dah bersepakai dengan zuhud, baru kenampakan pada perbuatan. Adapun kalau kata duduk lain daripada hati, nah, mana boleh ambil bubuh basah, bubuh di tangan, bubuh di kaki, tak boleh. Nah, hati ni, benda hadut di hati. Yang mana lagi pula kelakuan itu yang dipuji. Bahkan jenis hadut di hati bukan yang dicela, tapi satu kelakuan, satu perangai, satu sifat. Bila mana ada di hati, bersepakai hati dengan sifat zuhud ni, maka ia termasuk dalam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata musannif mensebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia zuhud. Jadi orang yang bersifat dengan zuhud mensebabkan, yakni dia akan meraih dapat daripada sebab daripada dia bersifat dengan zuhud tu akan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih. Dan bukan setakat tu, bila mana Allah Ta'ala kasih, maka sekalian manusia juga akan kasih. Orang yang dikasihi oleh Allah, maka dia akan dikasihi oleh sekalian makhluk Allah. Kerana sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nasu. Artinya, zuhud olehmu pada dunia. Zuhud dengan makna hak tadi tu. Dengan makna pertama, makna kedua, makna ketiga dan yang keempat tu kita gabung sekali. Nak faham zuhud tu dengan kesemua makna tu. Yakni kita mencari qadar yang sangat berhajat, tak mencari sesuatu selagi benda tu ada. Kemudian meninggalkan dunia, berpaling daripada dunia, benci akan dunia. Kumpul sekalian makna tu, maka bila kita boleh buat semua tu, nescaya kata Nabi, yuhibbakallah, Allah Ta'ala akan kasih kepada engkau. Kasih akan dikau oleh Allah. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta kepada hamba dia yang zuhud pada dunia. Dan zuhud olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia. Yakni tak meninggalkan daripada menuntut, mencari-cari, meminta-minta daripada apa yang ada di tangan manusia di dalam dunia ni. Maka kata Nabi, nescaya yuhibbakan nas, kasih akan dikau oleh sekalian manusia. Sekalian manusia lah, an-nas, yakni sekalian manusia. Lam tu menunjuk daripada makna jenis. Dia sebut jenis. Alif lam lil jinsi, makna masuk sekalian manusia. Bila kita tinggal daripada meminta-minta, mengambil, mohon, daripada mencari-cari daripada hak apa yang ada di dalam pemilikan seseorang manusia yang lain, pada tak kala tu, maka manusia tu akan kasih. Dia suka lah kita. Siapa dia kat sini suka kawan ke orang mana pun hak jenis duk suka minta barang dia? Ada? Ada. Kita ni kalau boleh haji nak semua orang hadut keliling kita ni jenis tak minta apa kat kita. Main duk bagi lagi dah. Tu kita suka. Tapi saat-saat minta main nak tu, main nak ni, kita pun kurang suka. Jadi kata musannif lagi, kata Syekh Abdul Qadir, adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu. Lagi pula bagaimana boleh dapat seseorang tu bersifat dengan zuhud, maka tak dapat tidak dengan ilmu lah. Maka kalau kita nak bersepakai dengan sifat zuhud, kena ada ilmu. Bukan tak ketahuan dengan sifat zuhud ni tinggal dunia, benci dunia.
Kemudian tahu lagi zuhud ni apa dia? Zuhud ni mau cari apa yang keperluan dunia ni sekadar yang sangat berhajat. Kalau ada tinggal dulu, bila tak ada baru cari. Dia dah buat peramal sendiri dia lagu tu. Tak boleh lagi tu. Kena ada ilmu, kena mengaji dulu, faham dulu zuhud tu apa dia lagi Nabi Nahbak ni. Nah, ulama nak cerita zuhud ni apa dia lagi. Nah, tu kadang-kadang kita tengok dia ni ya Allah pakai baju pun tak cukup, koyok sana koyok sini. Nah, kita kata, nah dia bila tanya kena zuhud. Nah, orang kata dia tu zuhud tu, dunia-dunia ni tak boleh tinggal semua. Nampak huduh ke agama pula. Nah, mari sembahyang baju koyok iyalah bukan aurat. Nah, bukan aurat. Laki-laki ni aurat dia pusat lutut, tapi tengok kita duduk sembahyang belakang nampak Allah. Nah, berkurik penuh kat belakang. Nah, ngapa perut terkeluar pula kan. Bulu dada tak pernah sikat. Nampak kotak lah pula. Nah, bukan makna zuhud ni tinggal daripada keindahan, kecantikan. Tak, ada orang setengah tu, nah bila dia faham zuhud, dia tinggal keindahan. Nah, rambut tak bersikat. Nah, pasal apa tak bersikat? Dia kata aku nak tinggal ni semua dunia ni. Pula. Nah, kalau gitu mari masjid ni apa? Naik motor. Tinggal motor. Motor tu lebih diutama ditinggalkan daripada tinggal sisir rambut. Karena sisir rambut tu sunnah. Mengkemaskan rambut itu sunnah. Dapat pahala. Karena dalam hadis pun Nabi SAW sebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala itu indah, kasih ia, suka ia kepada yang indah. Mana orang yang mencantikkan, yang mengelokkan, yang mengindahkan diri ni, dia tu beramal dengan sunnah. Mana kena reti. Nah, jangan sebut kata zuhud kasut koyak. Nah, kasut koyak ni bukan hak jenis buah paku dulu ni. Nah, hak tu tak apalah tu, makna dia nak pakai selagi boleh. Kan kita pakai selipar Jepun tu. Nah, putih bawah dia, cari paku bubuh dulu. Pakai pula. Hak tu hak syok tu. Pakai kasut selipar Jepun tu. Nah, mudah. Sedap kadang-kadang orang hak pakai kasut sarung jenis kerja office ni, main masjid kasut sarung tak tepi. Dia pakai kasut tu ambil wudu. Satgi dia balik dengan selipar tu. Selesa pakai. Nah. Bayar rumah baru teringat, balik office tadi kasut duduk mana? Rupanya singgah masjid sarung selipar Jepun. Nah, dia teringatlah tu zaman muda dia dulu duk main bola ke, main apa tunjuk kasut ke apa kan. Nama tak pakai buat balik pergi rumah. Nah. Bukan makna zuhud tu makna kita nak sebut yang ni dia tinggal daripada memperelokkan diri. Nah, ni banyak daripada guru-guru kami di Syria dulu banyak pesan. Lepas tu kita tengok ulama-ulama, nah daripada tanah Arab lah kebanyakannya, mereka ni kemas. Nah, dia tak nampak lagu kita ni banyak selekeh. Kan? Masa dah kerja pejabat tu dia handsome, kemas elok, rambut minyak sikat tepi. Kan, mari lama sikit dah pencen, mari duduk masjid lama duduk mengaji bab zuhud. Tak habis lagi, tapi nak mati dah. Nak buat dah. Nah, mulalah dia main selekeh, baju tak striker. Kan? Pakai kain pun tinggi sebelah, rendah sebelah. Nah, baju bertai lalat. Penuh tai lalat, bau kepak. Ni masalah. Nah, bau masalah. Makna nak pada tu, mana nak kepada ilmu. Karena sabda Nabi SAW, wa qala alladhina utul ilma wal wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberi akan ilmu, celaka kamu. Bermula pahala Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia akan amal yang soleh daripada barang yang diberikan akan Qarun di dalam dunia ini. Jadi hadis ni kata musannif telah menerangkan Allah Taala di dalam ayat ini bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Mana ilmu ni luas, salah satu daripada ilmu tu adalah zuhud. Mana nakkan zuhud kena dengan
ilmu. Kena tuntut ilmu tentang zuhud lah. Jangan pergi cari ilmu mawaris, tak jumpa zuhud. Pergi cari ilmu tentang wasiat, pergi cari ilmu tentang pusaka, tak jumpa zuhud. Satu dia akan ajak kat kita, macam mana nak kira siapa dia dapat berapa bahagian, sampai habis tak jumpa zuhud. Cari bab zuhud, umpamanya bab yang kita akan baca ni lebih kurang ada 2 line, tak banyak. Ini makna sekurang-kurang pada nak mendapatkan zuhud, baca kita mengaji apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut ni, boleh praktik dah. Nak lebih lagi, baca kitab besar-besar lagi. Umpama kitab Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali sebut dalam bab ni saja pun tebal lagi daripada kitab kita mengaji ni. Bab apa? Bab zuhud. Dia terang satu-satu. Dia menceritakan pula kisah-kisah daripada sahabat, daripada kelakuan tabi'in, daripada kelakuan orang soleh. Makna zuhud tu apa dia, bagaimana dipraktikkan oleh salafun as-salih pada kurun yang pertama, kedua dan yang ketiga. Dan macam mana pula ulama mutaakhirin daripada khalaf, kurun keempat, kurun kelima. Pasal apa? Zaman tu berubah. Macam hari ni boleh kita kata zuhud, tak naik kereta, jalan kaki. Lambatlah saya sampai sini. Sila-sila kena terbit pukul 8 pagi ya. Jalan kaki dulu, mari sini. Pasal apa? Zuhud, tinggal dunia. Kereta tak mau. Kereta dunia. Tak boleh faham konsep tu lah. Makna dia kena ilmu yang kita kata relate dengan keadaan semasa juga. Ni makna nak daripada kefahaman ulama contemporary ni, bagaimana pula mereka nak menterjemahkan zuhud. Makna bukan secara keseluruhan kita ambil hak ulama contemporary, cuma tengok daripada permasalahan yang baru timbul. Adapun dia punya parti pada makna zuhud, tentulah mereka yang menerangkan zuhud ini yang lebih baiknya iaitulah di kalangan para sahabat yang dididik langsung daripada Nabi SAW. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawasanya zuhud itu adalah faedah bagi ilmu. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya zuhud itu beberapa pangkat. Jadi zuhud ni ada pangkat juga. Ada darjat dia. Pangkat yang pertama, bahawa zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Pangkat ini bukan zuhud, tetapi permulaan bagi zuhud. Jadi kata musannif, zuhud ni makna kalau kita nak bahagi, dia ada 3 peringkat lah. Peringkat permulaan, kemudian sampailah pada yang akhir, makna orang yang benar-benar bersepakai dengan sifat zuhud. Adapun hak mula ni, yang ni langkah pertama kita hari ni nak mula nak pakai sifat zuhud ni di hati kita. Lagu mana kita nak buat? Yakni bila ketika hati kita ni ada kecenderungan. Dia mari rasa nak dunia ni. Nak hak tu, nak hak ni, benda-benda dunia ni. Nak rasa nak. Tak kala tu bersungguh-sungguhlah kita melawan apa hak duk nak tadi tu. Tak payahlah, bukan keperluan. Tak payahlah supaya telefon 2-3 biji kan. Hak tu lebih daripada keperluan lah tu. Telefon harga cukup dah. Harga. Kita nak ni pada qadar apa kita nak guna. Kita kata nak guna qadar keperluan, nak telefon. Apa sebut pasal telefon? Hak ni hak mudah kot noh. Pasal di tangan kita ni boleh kata bukan ada telefon belakang. Tak kira lah muda kecil tua, tua muda, laki perempuan, hari ni boleh kata bakal ada telefon belakang. Ni depan ni tak tahu tuan dia siapa, ada 2. Ni kegunaan dia serupa tapi harga beza. Tak tahulah harga berapa, saya katalah ni boleh 600, ni 800 mungkin kan. Mana kalau orang main telefon ni dia kena tahu spek dia. Ni 4GB ke, RAM dia, hak tu storage dia berapa. Kita katalah dunia hari ni telefon macam-macam jenama. Maka orang yang keperluan qadar dia tu nak guna sekadar apa? Hak tadi kita sebutnya makna
nak guna untuk telefon, lepas tu nak apa ni hubung ahli keluarga ataupun untuk kerja dia yang tak melibatkan memerlukan kepada grafik yang besar. Bukan kerja dia dalam design apa ataupun keperluan dia untuk guna apps yang berat, yang banyak. Jadi dia perlu berapa? Katalah paling tinggi kita kata 3 RAM. 3 RAM pula ada harga berapa? Macam jual telefon pula. Contohlah, makna ada yang mungkin mula dengan 300 lah. 300 sampai pada ada yang harga dia 4,000. Ni nak marah generasi iPhone 12 ni maknanya ni. Beratok orang ni musim PKPB ni iPhone 12 Pro ni beratok orang nak beli, harga 7,000. Jangan geleng kepala dulu, takut anak kita salah seorang. Keperluan kadang tu guna untuk apa? Ada apa saja beli, nak bergaya, nak tunjuk kat orang. Maka itu bukan perbuatan orang yang zuhud. Memang nampak dak lah. Pasal apa? Ada yang 300 ambil 7,000. Ni bukan zuhud lah. Ni tamak lah lupa dunia. Makna kena tinggal tu, kena tinggal. Kita pun kita kata ada telefon dah, rosak ke dak? Hajat keperluan nak beli baru. Ataupun nak upgrade, perlu dak? Tak ada. Ni duk hak mula ni nak kena latih lah lawan. Hak tu lawan, hak ni lawan. Kehendak kita tu. Ada apa lagi? Pakaian. Kita ni pakaian lah paling banyak sekali. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tapi lebih-lebih perempuan. Boleh kata nak tambah saja, nak beli baru saja. Apa keperluan kita pakai? Kita nak pakai berapa lapis sangat? Duduk di Malaysia ni paling tinggi pun pakai baju singlet dalam, baju hak di luar. Lepas tu atas ni sama ada coat ataupun sweater. Ada pakai baju dalam 2, baju kemeja ni kata jubuh ni pakai 3, sweater pula bubuh 5. Ada? Tak ada. Kalau duduk di Syria dulu negatif pun tu, negatif lah tu. Masa duduk tu negatif 3. Tu pun dalam baju dalam, baju pagoda ni pakai 1 juga. Jubah pakai 1 juga. Cuma jubah tu kain dia tebal sikit. Bukan tebal sikit, tebal banyak lah. Duduk Malaysia tak pakai. Kemudian sweater pun pakai 1, tak pakai 2. Tu kadar yang perlu, cukup dah tu. Kerana kita duduk di rumah, kalau kita buka almari tengok sweater ada 18, jubah ada 30. Ni saya cerita saya lah. Tuan-tuan mungkin jubah tak banyak, tapi baju seluar Levi's ada 10. Ni kita kena ada apa? Mula hari ni tengok lagi nak tambah, makna kenalah lawan. Padan dah, cukup dah. Hak di rumah tu ada. Tengok Levi's ni molek ni, hari tu duk cari tak jumpa, terbit mari besok halaman ni lah. 4,000 pun 4,000 nak beli, pikat balik. Hak di rumah dah. Hak di rumah tu pun seluar jenis orang lelaki ni pakai hari ni dengan esok 2 hari baru basuh. Makna kalau seminggu ni keperluan dia, kalau tak paling banyak pun lebih sikit pun 4 lai sampai 10 lai bila pakai. Dia pun makan sebulan PKPB perut naik 2 inci, tak boleh pakai. Ni orang lelaki, orang perempuan timbang lagi ya. Pantang jumpa tengok tambah di telefon ni ada kat orang perempuan lagi bahaya. Musim PKPB ni sale saja. Dia scroll baju ni lawa abang nak 1, scroll lagi baju ni 1 lawa abang nak 1. Ni kan duk cerita bini orang lain. Cuma dia duk cerita nak lah. Duk cerita nak. Dia pegang telefon tu lagi, balik rumah lagi dia tengok ni. Dia gelak buka tengok. Abang lawa jubah ni, beli 1 buah. Tak apalah, kita biar dulu dia sebut beli satu sampai lah tu dia pegang pusing dia pergi kat almari tu, buka ni jubah ada 10 lah. Dia pun habis, takat tu tak beli pun. Tapi nak ada, kita ni melawan kehendak nafsu tadi, nak pada tambah. Walhal bukan daripada keperluan. Banyak lagi lah. Mana kita nak kena mula di peringkat yang pertama ni, bila ada kecenderungan pada nak akan sesuatu daripada dunia ni, maka kita kena usaha lawan sesungguh-sungguhnya. Lawan sungguh.
Tambah musela ni, kita banyak duduk di rumah. Maka ambil peluang, ambil masa ni bukan sebab dengan telefon. Kita tengok saat barang di rumah kita ni banyak dah ni. Yang sebelum ni kita duduk beli, buat balik mai pakai, lepas tu bini je simpan. Kita tak tahu esok dia sedia pakai hal ni, esok dia sedia pakai hal ni. Rupanya dalam almari tu lambak lah. Kita ambil masa saat kita buka, kita tengok. Masya Allah. Kalau susun saja kita hari ni pun kita tengok tu dia seluar banyak, baju banyak. Tu tak pergi dapur lagi. Pergi dapur lagi. Jak ada 10. Orang duduk mari rumah 2 orang lah. Jak ada 10. Kenuri bukan catering. Cawan ada 80. Cawan teh ni 80. Bilang kahwin 80 kali beli. Ni hari kita nak kena periksa. Banyak lagi lah yang lain-lain. Makna ambil masa yang ada ni, bukan suruh periksa tu nak pergi buangkan, nak pergi rosak, guna semua. Nak guna semua tak boleh. Cuma bila kita periksa apa yang kita ada, moga-moga tu jadi salah satu usaha. Tak kala mana kita tengok lagi benda yang dah ada di rumah, kita boleh lawan dan jadi satu tekad untuk tidak menambah. Tu lah. Tapi kalau boleh balik periksa hak di rumah apa yang ada, dia tengok hak ni dia tak mau pakai dah, hak ni dia rasa dia tinggal lama dah, walaupun lawa tapi tak ada keinginan nak pakai dah, nak tinggal apa hak dia nak saja, mahala itu nak infak, yang tu lagi alhamdulillah. Maka yang kedua, yang ni pangkat yang kedua, kita berhenti situlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga sama-sama dapat kita usahakan mempersepakaikan hati kita ni, makna untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kelakuan kita, dalam perbuatan kita, mendidik hati kita untuk sama-sama kita usaha meninggal atau berpaling daripada dunia. Daripada kita kasih akan dunia ni, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan kita, Allah Ta'ala bantu kita. Bukan senang nak tinggal dunia, lebih-lebih lagi bila dunia ni duduk pada kesudahannya. Susah. Bila dunia ni duduk pada pengakhiran dia, bertambah-tambah susah kita ni nak meninggalkan dunia. Pasal apa susah? Pasal fitnah tu makin banyak, ujian tu makin besar. Batu rakan subahat untuk dunia ni pula makin ramai. Kerana ahli-ahli akhirat tu makin kurang. Jadi bila ahli akhirat makin kurang, maka banyak kita duk jumpanya orang yang ligan, orang yang rebut, orang yang kejar dunia. Kemudian daripada asbab persekitaran kita tu adalah dunia berlumba-lumba, yakni manusia berlumba-lumba dengan dunia, maka kita ni pula orang yang terbiasa dengan suasana, maka kita juga akan terikut dengan arus. Kita ni payah. Kita bukan jenis ikan hak boleh lawan arus itu. Kita ni jenis orang awam hak mudah terikut, mudah terpengaruh dengan arus. Maka tu kata bila duduk akhir zaman ni, maka lagi susah nak tinggal dunia. Maka kita nak kena usaha hak lain selain daripada nak mendapatkan sifat zuhud ni, maka kena ada ilmu, yakni kena cari juga. Saudara ini sahabat yang baik macam mana, yakni sebagaimana Nabi SAW sebut yang dinakalkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tengok ciri-ciri sahabat ada 5. Hak macam mana nak kena cari, dunia mana hak kita nak kena tinggalkan. Yang ni mula satu langkah demi satu langkah. Nak kayuh direct pun bukannya kita naik-naik tu kayuh tu. Tu benda dunia. Benda hak mudah. Ni pula benda akhirat. Nak tinggal dunia, nak tanam kita ni, nak tutup benda hak kita tak nampak depan mata. Dua akhirat nanti tak tahu keadaan dia macam mana, negeri dia macam mana. Tiba-tiba nak buh benda tu di hati kita, nak cari hak tu, nak tinggal benda duduk ada depan mata. Susah. Susah. Jadi insya-Allah lah dengan tekad, dengan ilmu dan
kita ni serah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas iradah dan qudrah dia. Moga-moga dengan doa kita ni, nah rintihan kita, rayuan kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah, Allah Taala dengar dan Allah Taala permudahkan bagi kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada anak sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.